Berita wilayah hari ini diteruskan dengan laporan dari RTM Kota Kinabalu untuk perkembangan semasa di Sabah bersama rakan penyampai Konstantin Palawan. Silakan, Konstantin. Ya, silakan. Terima kasih Nurul Hidayah dan salam sejahtera. Sehingga jam 12.30 hari tadi, Sabah merekodkan pertambahan 9 kes baharu positif COVID-19 yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini sebanyak 112 kes. Ini dimaklumkan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kenyataan akhbar yang dikeluarkan hari ini. Dan seterusnya, sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, Kementerian Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah KPINS mengambil langkah pemantauan berterusan dalam memastikan kebajikan dan keselamatan semua pelajar Sabah di semua tempat, termasuk luar negara, tidak terabai. Justru semua pelajar dan ibu bapa diminta mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. KPINS menerusi satu kenyataan berkata pihaknya sentiasa berhubung dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk menyelaraskan pelaksanaan. Antara langkah yang diambil termasuk menutup semua pusat latihan dan kolej milik Kerajaan Negeri Sabah sehingga 31 Mac. Bagaimanapun pelajar yang tinggal di asrama diberi dua pilihan iaitu dibenarkan pulang atau tinggal di asrama. Dalam pada itu, pelajar-pelajar Sabah di Semenanjung sentiasa dipantau dari semasa ke semasa melalui pejabat Yayasan Sabah dan pejabat Perhubungan Negeri Sabah di Kuala Lumpur. Mereka dinasihatkan supaya tidak pulang ke Sabah dan berada di asrama atau tempat penginapan masing-masing bagi mengelak penularan wabak. Untuk mengetahui maklumat semasa atau urusan berkaitan, pelajar dan ibu bapa boleh menghubungi Pejabat Perhubungan Negeri Sabah di Kuala Lumpur melalui talian 0392842108. Bangunan Wisma Muiz di Sembulan, Kota Kinabalu ditutup hari ini untuk tujuan pembasmian dan penyahkuman bagi mengelak penularan virus COVID-19. Ini berikutan maklumat seorang individu yang disyaki positif COVID-19 pernah berurusan di tingkat 10 bangunan berkenaan. Dalam tinjauan RTM di Wisma Muiz Kota Kinabalu, 8 anggota unit COVID-19 disinfek tim Dewan Bandaraya Kota Kinabalu membantu KKM melakukan pembasmian dan penyahkuman. Mereka mula melakukan kerja pembasmian kira-kira jam 11 pagi hingga 12.30 tengah hari tadi. Sementara itu, menurut kenyataan Wisma Hartas Sendirian Berhad, pembasmian dilakukan di tingkat 10 dan tingkat 1 bangunan berkenaan selepas mendapat nasihat dari Kementerian Kesihatan. Kenyataan turut menyebut sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, hanya beberapa premis di Wisma Muiz dibenarkan beroperasi. Antaranya pusat hemodialisis yang menempatkan 20 mesin untuk keperluan 60 pesakit yang menjalani rawatan setiap hari dan institusi perbankan. Semua pihak diharap mengambil maklum khususnya mereka yang ingin menjalankan urusan di bangunan berkenaan. Bagi mengelak sebarang kemungkinan jangkitan COVID-19, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kota Kinabalu yang beroperasi hari ini mengambil inisiatif mengadakan jarak sosial. Pengarah JPJ Sabah, Sadim Abdul berkata, meskipun beroperasi demi memenuhi kehendak pengguna, namun langkah keselamatan tetap menjadi keutamaan. Semasa mereka berbaris ni, mereka juga dinasihatkan untuk melaksanakan social distance dalam 1 meter, 1 meter jarak satu orang yang lain. Dan apabila kita benarkan mereka ni berurusan di pejabat di kantor JPJ, social distance pun kita laksanakan juga, di mana bila mereka duduk di kursi itu ada jarak dia dalam 1 meter. Sadim ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pihak JPJ akan sentiasa beroperasi memantau pergerakan kenderaan bagi memastikan semua pengguna jalan raya mematuhi peraturan. Beliau turut memaklumkan perkhidmatan kaunter bagi semua pejabat JPJ di seluruh negeri akan ditutup bermula esok sehingga ke tarikh yang akan dimaklumkan kelak.
Dalam pada itu, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah turut mengambil langkah menjarakkan kedudukan kerusi menunggu di hospital berkenaan bagi membendung penularan COVID-19. Pengarahnya Dr. Tan Bee Hwai berkata, langkah tersebut diambil bagi mengelak penyebaran sebarang virus. Keadaan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA secara amnya terkawal walaupun kelihatan ramai penumpang yang terjejas akibat pembatalan 70% penerbangan oleh syarikat penerbangan AirAsia berkuat kuasa hari ini hingga 31 Mac ini. Pengurus Kanan Malaysia Airport Sendirian Berhad MASB Sunif Naiman ketika dihubungi RTM berkata, ketika ini pihaknya dengan kerjasama pasukan keselamatan KKIA dan PDRM berjaya mengawal keadaan dan membantu penumpang yang terjejas. Pihaknya turut memantau rapat perkembangan semasa di KKIA dan sentiasa bersiap sedia bagi mengambil langkah sewajarnya jika keadaan memerlukan. Setakat ini, seramai 95 petugas keselamatan ditugaskan bagi mengawal keadaan semasa di KKIA. Sunif berkata pihak MASB juga sedang memohon bantuan daripada Lembaga Pelancongan Sabah dan Persatuan Hotel untuk menempatkan sementara penumpang yang terjejas berikutan pembatalan penerbangan itu. Dalam satu kenyataan, syarikat penerbangan AirAsia memaklumkan akan membatalkan semua penerbangan ke Sabah dan Sarawak dengan efektif bermula hari ini hingga 31 Mac ini. Hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan di sekitar Pekan Keningau mendapati premis perniagaan telah ditutup kecuali pasar raya, pasar umum dan kedai runcit yang beroperasi seperti biasa. Tinjauan kru RTM di pasar umum mendapati orang awam hanya membeli keperluan makanan harian dan pulang ke rumah seperti yang disarankan dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Saya lihat di pasar ini pun masih mencukupi lah, jadi tidak perlu kita rasa panik. Jadi saya selepas ini saya terus pulang rumah lah sebab kita kena ikut apa yang disarankan oleh kerajaan supaya kita sentiasa berada di rumah. Demi untuk keselamatan sendiri dan keluarga juga. Kurang sudah. Nah, sekarang ini restoran semua pun tidak buka. Cuma ada orang biasa-biasa saja datanglah beli sayur. Lain-lain tidak sudah. Terus pada begitu aja lah. Kita kena terpaksa mau pergi pasar beli dan bawa ke bukan lama bah. Beli saja dan bawa balik. Bagi kami mengelakkan supaya jangan yang terjebak dengan apa yang kita sekarang lah. Tahu yang ada ialah penyakit kan. Sementara itu, ketika dihubungi pemberita RTM, pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Georgia Abbas berkata tiada pembelian panik berlaku setakat ini. Beliau menasihatkan orang ramai tidak membuat pembelian panik kerana bekalan barangan keperluan harian mencukupi. Sekian berita dari Sabah bersama saya Konstantin Palawan petang ini. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home. Duduk di rumah, jangan keluar dan kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri.